السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد آله وصحبه وسلم. افتحنا باب الخيرات، افتحنا باب العلم وباب الجنة. اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل. ربنا زدنا علما رزقنا فهما يا رب العالمين. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita masih diizinkan Allah Ta'ala untuk meneruskan kupasan kitab Hikam. InsyaAllah hari ini kita masuk ke hikmah yang 168 daripada lebih 200 hikmah. Kita mendoakan semoga Allah memberikan peluang bagi terus menerus sehingga akhirnya kitab ini, dan kalau boleh kita ulangi lagi untuk orang kedua atau ketiga supaya lebih mantap. Bagaimanapun, syukurlah sekarang ini kita masih diberi peluang untuk meneruskannya dan segala kelemahan yang ada. Para penonton yang dikasihi, saya kini bahawa apa yang sebenarnya tidak terbaik, bukan terbaik, cuma ini sebagai pendahuluan atau pengenalan pada kitab Hikam ini. InsyaAllah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang pernah mengikutinya pada kuliah-kuliah di lain, Pak Kiai atau ulama yang lain, tentulah lebih faham dan faham juga bahawa apa yang saya berikan ini untuk difahami oleh orang awam. InsyaAllah kalau dipanjang umur kita buat round kedua, kita menekankan kedalamannya, keluasannya dan sebagainya. Namun apa yang lebih penting adalah kita faham sedikit, kita lakukan sedikit. Ilmu Islam itu kita belajar itu bukan belajar untuk belajar, untuk dapat kelebihan, namun kita bertekad untuk belajar, faham dan amal. Sebenarnya menyampaikan, menyebarluaskan kepada orang lain. Hikmah yang ke 168 ini berbunyi istisrafuka ay ya'lam al-khalqu bikhususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Istisrafuka ay ya'lam al-khalq, keinginanmu yang sangat-sangat untuk diketahui orang amalmu. Ya'lam al-khalq, keinginan kita atau seorang itu supaya orang tahu amalan dia, perbuatan dia, kerja buat dia. Maksudnya untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dipuja. Tentang sesuatu dari keistimewaanmu, dia kepakaran dalam suara, taranum, dia kepakaran dalam ilmu nahu, grammar, pernah lebih bicara bahasa Arab, kupasan sejarah sirah nabawiyah, isu politik semasa, tafsir, berbagai-bagai tafsir. Oh, dia hebat. Contoh, dalil ala adam sedekah, ni sebagai dalil, terbukti bahawa kamu tidak jujur, tidak benar dalam bekerja. Ala sedekah fi ubudiyatik, dalam kehambaanmu kepada Allah Ta'ala. Siddiq an ubudiyah, maknanya kalau kita lakukan satu amalan, satu ibadah, satu perbuatan, satu kerja, kita mau dilihat oleh orang ramai, dipuji, diwar-warkan, dicanangkan, sebagainya, maka ini maknanya kita tidak benar, tidak siddiq, tidak jujur dalam kerja pada Allah Ta'ala. Kalau ada sidqika fi ubudiyatik. Maaf, ini macam tak bersiap sebenarnya. Okay. Itulah sikit perayaan dan kupasannya. Hikmah ini yang ke-9 ini untuk belajar orang yang memulai perjalanan suluk murid.
Tapi bagi orang yang sudah arif dan hanya melihat sifat wahdaniyah Allah Ta'ala, antara terkenal dan tersembunyi itu sama saja. Ini untuk orang awam macam kita. Kita belajar hikmah ini untuk orang awam. Tapi orang yang arifin, orang yang arif, orang yang memang jelas betul wahdaniyah Allah Ta'ala, dia biar apa dia buat, dilihat orang ke tidak, sama saja. Kerana dia fokus dia hanya kepada Allah Rabbul Jalil. Syekh Abdul Abbas Al-Musyir berkata, siapa yang ingin terkenal, maka ia budak. Maknanya kalau dia buat satu, nak orang tengok dia budak. Atau hamba. Kuli. Pekerja buruh ni, dia nak buat kerja, bebas tengok. Mandu tengok. Bagi orang tengok nilai dia. Itu sifat seorang hamba. Bukan orang matang. Dia buat kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana dilihat oleh siapa, dipuji oleh siapa, dibayar oleh siapa. Dan siapa yang ingin tersembunyi, maka ia budak hamba. Dia tersembunyi. Dan siapa yang benar-benar merasa sebagai hamba Allah, maka terserah pada Allah Ta'ala. Ini kalau dia buat kerja untuk dipuji, dilihat, disanjung, diberi markah, dipuji-pujian, maka itu maknanya dia kerja seorang budak, seorang hamba yang mengupah. Tapi bagi dia bekerja benar-benar Allah Ta'ala, tak perlu semua itu. Orang tengok, kita tengok. Orang tahu, tidak tahu. Di markah, tidak beri markah. Tidak ada padanya. Tidak nilai oleh dia. Yang penting dia lakukan, dia yakin Allah melihat. Allah mengetahui. Allah melihat apa dia buat. Allah tahu apa yang dia buat. Allah memberi ganjaran apa yang dia buat. Apakah dia terkenalkan atau disembunyikan? Disembunyikan. Sama saja. Yang penting beramal kepada Allah. Itulah dia. Orang yang arif ini. Dia tak perlu dipuji. Tak perlu dilihat. Tak boleh beri markah. Kerana dia Allah yang mengetahui. Allah alim, khabirun, basirun. Sebab Allah Ta'ala. Allah tahu. Allah mengetahui. Allah melihat apa dia buat. Allah basir mada amalun. Allah melihat. Allah tidak siapa yang lihat. Allah melihat. Kita berpuasa Ramadan. Tak siapa yang tahu. Kita makan dan bilik. Tak ada siapa yang tahu. Tapi Allah melihat. Itu maksudnya Allah alam. Kita lihat pula siddiq ubudiyah. Siddiq pada ubudiyah, ibadah. Membuang segala sesuatu selain Allah. Tidak dalam pemikiran kita. Dan dia dalam apa saja yang dapat nilai bentuk zahir, tidak ada. Pada dia hanya Allah. Allah naziri. Allah ma'i. Allah melihat aku. Allah bersama aku. Dan tidak memandang pada selain Allah dalam ibadahnya. Dia tidak memandang pada Allah Ta'ala selain pada ibadahnya. Jadi apabila kamu benar-benar beribadah Allah Ta'ala, terus akan menerima perhatian Allah Ta'ala kepadamu. Sehingga kamu tidak senang dikatai orang lain. Dan menghambari pada Allah Ta'ala. Kalau kita buat Allah Ta'ala ikhlas, dia sejuk jujur, tak perlu lagi dilihat atau dipandang siapa pun. Dia bangun tengah malam, bersendirian, di rumah, atau di gua, atau di hutan, atau mana-mana, dia tahu Allah melihat. Allah basir mata malun. Maka Syekh Abdullah Al-Qushari berkata, siapa yang tidak puas dengan pendengaran Allah Ta'ala dan aman perbuatannya, maka pasti dia kemasukan riak. Kalau dia buat ikhlas, Allah Ta'ala makna riak. Dia buat satu kerana riak. Riak maknanya minta dilihat orang lain, dipuji oleh orang lain, disanjung oleh orang lain, atau dimarkahi oleh orang lain, dibayar oleh orang lain. Itu maksudnya. Maaf, ada cucu tengok. Okay. Teruskan lagi dengan melihat apa yang kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Fudail berkata, tarkul amal li ajli nas riya, wal amal li ajli nas syirkun. Al-ikhlas ay yu'afika Allah ta'ala minhuma. Ada menyebutkan al-amal li ajli nas syirkun, tarkul amal li ajli nas riya.
Mana dulu tak apa, yang penting isinya yang sama itu. Yang penting jawapannya lah wal ikhlas ayyu'afikallah ta'ala minhuma. Tarukul amal li ajin nas tidak, kata Fudhal bin Iyad. Ya, kerana Fudhal bin Iyad seorang sebelum Islamnya, sebelum jadi orang baik, dia perompak. Kemudian setelah itu jadi insan yang sangat mulia, sangat baik. Dan banyak hadis. Tapi kita menyebut perkataan dia pada hari ini. Tarukul amal li ajin nas tidak, tak beramal. Ini kalau amal. Kalau manusia itu riak. Walau amal li ajin nas syirkun. Beramal kerana manusia bersyirik. Apa ikhlas? Boleh ikhlas ayyu'afika Allah Ta'ala minhumah. Ikhlas itu adalah kamu ayyu'afika, kita sembunyi. Kita tidak ada kedua itu. Tidak buat kerana dilihat oleh manusia atau tidak tinggal kerana manusia. Dia beramal kerana manusia dan tidak beramal kerana manusia. Ataupun tidak meninggalkan amal kerana manusia dan tidak beramal kerana manusia. Kedua tak betul. Meninggal amal kerana manusia itu riak. Beramal kerana manusia pula syirik. Maka ikhlas itu yang keduanya, iaitu tidak mengambil keduanya, iaitu buat beramal hanya kepada Allah Rabbul Jalil. Ya Bukhari berkata, siapa yang ingin amalnya diketahui orang, maka itu riak. Dia bersedekah, dia solat, dia membaca, apa saja. Maksudnya dia nak bawa tengok orang puji. Itu maknanya riak. Dan siapa yang ingin diketahui orang lain keistimewanya, maka itu mendusta. Ini itu perkara ni. Dia buat kerana manusia, orang tahu dia. Tapi dia ingin diketahui orang lain keistimewanya, maka itu mendusta. Dia rasa dia pandai, nak lihat, dipuji. Mendusta. Manusia tidak sempurna. Ya. Al-Quran Al-Karim, surah Al-Baqarah 271. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. In tubdus sadaqat fa ni'ma hi. In tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khairul lakum. Wa kafir 'ankum min sayyi'atikum wallahu ma ta'maluna khabir. In tubdus sadaqat fa ni'ma hi. Sekiranya kamu zahirkan sedekah-sedekah kamu itu, secara terang-terang, maka yang demikian itu adalah baik. Kerana macam contoh, kalau itu, mana kalau niat itu. Kenapa dia bersedekah? Tunjuk orang. Derma diheboh-hebohkan, disembah-sembah luaskan. Kenapa? Kerana untuk orang tiru perbuatan baiknya. Itu baik untuk dia. In tukhfuha wa tu'tul fuqara fa khairul lakum. Dan jika sembunyikan sedekah itu, tak biar orang tahu, diberikan pada fakir miskin, dan sebagainya, lebih baik juga. Duanya bagus. Duanya baik. Tapi yang pentingnya, kerana Allah Ta'ala. Dia buat terang-terangan untuk orang contoh. Dia contoh orang lain untuk bersedekah. Untuk buat kebaikan. Dia sembunyi untuk jaga hatinya supaya tidak riak, tidak sombong. Baik, kafir ankum min sayyi'atikum. Allah bima ta'maluna khabir. Segala perbuatan baik itu, sama bersedekah, sama terang-terangan ataupun rahsia itu, semuanya itu jika buat Allah Ta'ala, yukafir ankum min sayyi'atikum. Allah hapuskan dosa-dosa kamu. Wallahi ma ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ada kedua pula, di surah Baqarah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah wa lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Itu orang-orang infak harta bendanya malam dan siang. Sirran wa 'alaniyah, jasir dan terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka yang bersedekah siang dan malam itu, sirran jahran itu atau alaniyah itu, bagi mereka ajruhum 'inda rabbihim, balasan Allah. Wala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka takut tak bimbang dan mereka tidak duka cita. Kenapa? Mereka tidak mengharapkan balasan manusia. Dia mengharapkan balasan Allah. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Allah maha mengetahui sekecil mana kita sedekahkan. Dan gelap gelita bagaimana Allah kita lakukan. Semua Allah tahu. Maka sebab itu, dia tidak wala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan seterusnya,
Kita cuba lihat ayat lain. Bersabda Nabi SAW dalam hadis yang agak panjang, tujuh golongan mendapat dapat naungan di pada mahsyar nanti. Di antaranya ialah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminih. Seorang yang bersedekah, infak, bersedekah yang fa akhfaha, dia sembunyikan, orang tak tahu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminih. Hingga apa yang dia buat dalam kanannya tidak betul dalam kirinya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminih. Hingga perbuatan yang dilakukan tentang kanannya dan kirinya tak betul tentang kanan. Maknanya dia rahsia. Hatta jirannya, orang dekat dengan dia pun tidak tahu. Begitu. Namun hukum yang lain menyangka suami isteri, kalau untuk timbul fitnah, adalah dia beritahu. Suami nak bersedekah, beritahu pada isteri bersedekah. Itu ada sekian-sekian. Juga kalau isteri nak bersedekah, beritahu pada suami. Ini soal takut timbul fitnah. Mana duit pergi, misalnya. Maksudnya soal ini kena ada kesefahaman baik. Maksudnya biar kedua-duanya faham kenapa suami bersedekah, dia tahu ini sedekah yang baik. Dan yang baik. Juga sebaliknya. Kalau kedua-duanya lakukan. Dan keduanya, seseorangnya pun jangan kerana lain. Hanya kerana Allah SWT. Ada orang tak faham, kalau sedekah, hanya suami tahu. Kalau isteri sedekah. Kalau suami sedekah, hanya isteri tahu. Tahu timbul masalah. Mana duit pergi. Mengelak itu, biarlah kita bincang bersama. Biar maklum bersama. Itu jangan sampai timbul masalah, timbul zuhan misalnya. Tapi kalau sudah faham, dia tahu bahawa suami seorang dermawan, juga isteri, tak masalah lah. Perkara lagi yang penting juga, sangat penting, iaitu firman Allah lepas surah Baqarah juga lagi. Ya allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billah wal akhir. Ya. Orang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan batalkan sedekah kamu. Bil manni wal adha, ungkitan dan menyakitkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang bersedekah untuk nunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yu'minu billah wal akhir, tidak beriman. Dia bersedekah kepada fakir miskin. Dia menceritakan kepada orang, saya sedekah sekian-sekian. Malulah. Dia bersedekah kepada satu keluarga untuk bersekolah sampai kemudian dia maklumkan, dia masyhurkan, malukan keluarga itu. Tapi sebaliknya, jika orang bersedekah itu beritahu kepada masyarakat, itu baik. Ada berlaku dalam masyarakat kita pun ada, alhamdulillah. Ada seorang guru saya, dia pernah belanja sekolah pada satu keluarga sampai 4 atau 5 beradik. Dia miskin, dia buat tuition, dia belajar. Sampai ke 5-5-nya berjaya dalam pelajaran, dapat pekerjaan yang baik, baru mak dia beritahu bahawa yang belanja dia sekolah itu adalah cikgu sekian. Cikgu tuition dia, cikgu tak ambil duit pun. Ya, begitulah. Orang yang boleh menyimpan rahsia. Anak-anak dia akan segan, dia akan malu jika dia tahu bahawa ada orang derma, ada orang sedekah, orang bantu dia. Maka sebab itu, rahsiakan, itu lebih baik. Tapi bagi yang menerima sedekah, menerima bantuan itu, elok dihebohkan. Apa tengoklah keadaan macam mana, timbul masalah lain jika selamat daripada gangguan masyarakat dan sebagainya, maka elok dia masyhurkan bahawa dia mendapat bantuan dari seperti kata-kata daripada Ahmad bin Abi al-Hawari. Mungkin catat dalam ini. Man habba an yu'rafa bi syai'in min al-khair yuzkar bih faqad asyraka fi ibadatihi. لأن من عبد الله تعالى لأن من عبد الله على المحبة لا يحب أن يرى خدمته سوى مخدومه.
Tidak situ ya. Siapa yang suka bahawa dikenali dengan sesuatu daripada kebaikan dan sebut dengannya, maka sungguhnya dia telah syirik. Dia buat kebaikan, dia buat kebajikan, dan semuanya termasuk apa saja. Tapi dia mahu supaya dia dipuji, disanjung, maka syirik. Alhamdulillah. Pada alam ibadahnya. Syirik pada ibadahnya. Dan siapa yang beribadah pada Allah atas dasar mahabbah, dan saya tidak suka dilihat oleh orang lain, oleh makhluk, melainkan Allah Ta'ala. Itu saya kata nanti bahawa ketika makam arifin, tak ada masalah. Orang lihat atau tak lihat, orang puji tak puji, tetap lakukan kerana dia suci hatinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagian ulama berkata, ma akhlasa ahadun qat illa ahabba an yakuna fi jubbin la yu'raf. Tidak seorang mengikhlaskan semata-mata kecuali suka bahawa dia dalam telaga yang tidak diketahuinya. Maknanya dia lakukan sesuatu yang tidak siapa pun tahu. Ya Allah. Dan banyak lagi para sahabat, dia membantu orang tentu, tidak siapa pun tahu. Hingga dia meninggal, baru orang tahu bahawa dia yang beri. Itulah. Itu masalahnya kita ikhlas sangat tinggi makamnya. Yang susah dan dapat dimudahkan dalam ungkapan lain disebutkan bahawa hayatul jasad بالروح وحياة الروح بالعلم العلم بالعمل العمل بالإخلاص. Hidupnya roh ini, hidup jasad dan roh. Hidupnya roh ini sebab adanya ilmu. Hidup ilmu dan amal dengan ikhlas. Ikhlas itu sir min asrar. Rahsia-rahsia Allah. Betul kita baca dalam kitab hadiah salikin misalnya, ketika ditimbang, diperiksa amal kita, yang pertama beres, yang kedua beres, yang ketujuh periksa ikhlas. Seluruh amal digugurkan, ditolak kerana apa? Tidak ikhlas. Awas supaya kita beramal ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita lakukan kerana makhluk. Dan kita baca sebelum ni, mana kalau kita lakukan kerana makhluk. Minggu lepas saya baca, mama tapi izhabu ila, pergilah pada orang yang kamu niatkan. Kamu tunjuk itu. Ada hal tajun dan jazak, dapat kan? Tak dapat. Maka sebab itu lakukanlah seikhlasnya. Dan penulisan kita dalam Facebook misalnya. Penulisan kita dalam WhatsApp group misalnya. Penulisan dalam akhbar. Ucapan kita. Berlaku apa saja, ikhlaskan hati. Maka semua ulama dulu kitab-kitabnya tidak nama. Al-Faqid Allah. Al-Faqid Allah Fakir. Namun ini juga perlu diambil kira untuk hari ini yang kita semasa. Sekarang tulis berjejalah. Siapa nama sekian, jawatan sekian, kelulusan bagian sekian-sekian. Ini alaniyah. Diusir. Ditulis kitab besar-besar. Yang tulis itulah hamba Allah yang fakir. Yang fakir Allah. Tapi ada yang tidak tulis. Tapi dalam konteks hari ini perlu tulis sebab orang akan baca melihat pada siapa nulisnya. Orang ada sikit kekurangan situ. Jadi perlulah tulis. Biasalah. Cuma ikhlaskan hati dalam menulis. Dan dalam konteks yang lain, sebahagian berkata, la yuhibbu an ta'rifa wa la tuhibbu an tu'rafa annaka mimman la yuhibbu an yu'rafa. Jangan kamu suka untuk diketahui. Jangan. Dan jangan kamu suka bahawa sesungguhnya kamu daripada siapa dan tidak suka bahawa diketahui. Maknanya, jangan suka untuk diketahui. Dimasyurkan. Dia buat satu projek yang dipuji orang. Kamu tak tahu kalau dia buat. Tak perlu beritahu. Tak boleh beritahu bahawa dia buat. Biar orang mengaku dia buat, boleh. Tapi bukan dia buat. Katakan si A yang buat kerja baik itu. Tapi yang mengaku buat itu si B. Biarkan. Dia telah berbohong dengan Allah Ta'ala. Berbohong masyarakat. Kita tetap mendapat pahala bagi jasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim, amma bini'amati rabbika fahaddits. Surah Duha. Amma bini'amati rabbika. Apa ni'mat Allah tunjukkanlah. Ini juga menunjuk kesyukuran. In syakartum la azidannakum, in kafartum inna azabi lasyadid. In kafartum inna azabi lasyadid. Ini kita lakukan, tunjuk orang. Tunjuk bahawa kita dapat nikmat Allah Ta'ala, dan kita manfaatkan nikmat itu jalan yang kebenaran. Itu satu contoh lagi pula. Dan ada satu kata-kata lain yang juga penting untuk diketahui. Maaf saya tak catat di sini. As-sirru afdal min alaniyah. As-sirru afdal min alaniyah. Wal-alaniyah afdal min liman arada al-iktida'. As-sir afdal min alaniyah. Sir itu buat kerja secara rahsia, orang tak tahu itu afdal. Tetapi wal-alaniyah afdal min man arada iktida'. Berterang-terangan atau berterang-terangan orang tahu, di masyarakat orang tahu, baik juga. Yang tujuan untuk diikuti. Contoh seorang yang sederhana di kampung itu, dia derma RM1,000 untuk masjid tempat tinggal. Minta tulis nama di atas. Sebulan derma RM10. Sedangkan di kampung itu orang kaya, jutawan. Tak derma pun. Nanti orang tengok, dia ni pakcik ni miskin. Dia tukang kebun. Dia boleh derma RM1,000. Aku ni orang korporat besar, kenapa tak derma RM10,000? Maka tujuan itu. Dia berbangga pula. Tidak. Tolak berupa kebanggaan. Tolak riak sebagainya. Lakukan kerana tidak diikuti oleh orang lain. Amal kebaikan kita itu. Ada yang lain lagi, beberapa kalimat yang Abu Al-Khair Atta' misalnya kata, man ahabba ay yattali'an nas ala amali famura'ah. Wa man ahabba ay yattali'an nas ala hali fawa kazzab. Macam nak baca, kita ulang aja. Siapa yang suka manusia mengetahui amalannya, maka ia seorang yang beriak. Dan siapa yang suka mengetahui keadaan, maka dia seorang yang pendusta. Ya, begitulah kita sebut tadi. Teks Arab kita baca tadi. Begitulah. Dan kita cuma Al-Hasan berkata, Adraktu qaw aqwaman ma min ahadin minhum yastati'u ay yusirra syai'an min amalih ila asarruhu. فإن كان الرجل لا يجسم القوم فإنه لفقيه وما يعلم به حتى يقوم. Pada adraktu qauman, siapa kata Al-Hasan Hasan Basri, ma min ahadin minhum yastati' an yusirra syai'an min amali ila asarrahu. In kana ar-rajul la yajlisu ma'al qaum innahu lafaqihun wa ma ya'lamu bihi hatta yaqum. Maksudnya, aku dapati, kata Hasan ni, ramai orang tidak seorang pun. Dapati ramai orang tidak seorang pun di kalangan mereka mampu untuk menyembunyikan sesuatu daripada amalannya. Dia sangat gembira. Dan jika sekiranya seorang lelaki duduk bersama orang ramai sekalipun, dia faqih, dan tidak diketahui dengannya sehingga dia bangun. Dia orang alim, dia faqih, tapi dia tidak masyhurkan. Maka sebenarnya itu lebih baik kalau dia masyhurkan. Kalau dia masyhurkan, kalau orang anggap dia faqih tapi dia tak dapat jawab, cuma tak betul, memalukan. Tapi dia bertawaduk, dia tak masyhurkan kefaqihannya, tapi dia boleh bantu orang dalam persoalan-persoalan semasa fiqh dan sebagainya, itu baik. Ini bukan menunjuk-nunjuk. Kecuali bila soalan itu dia kemukakan, tidak siapa dapat jawab. Apabila jawapan tidak betul, itu maka sebab kita itu wajiblah diisytiharkan. Dia ada kelayakan, dia ada pengetahuan, dia ada sebagainya. Maaf, macam tak fasih sangat. Dan juga gangguan sikit bila cucu tadi. Itulah yang lepas saya kongsikan pada hari ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk semua. Ulang sudah tukar lagi. Kalau amal ajal nas riya. Kalau amal ajal nas syirik. Al-ikhlas ay yu'afika Allah Ta'ala minhuma. Tak beramal, tidak terketinggal amal kerana manusia itu riak. Beramal kerana manusia itu syirik. Ikhlas ialah di antaranya. Maksudnya dia tidak lakukan kerana itu.
Dan kita balik pada syiar ini, istisyraf. Yang al-muhala. Kita suka, gembira, orang tahu perbuatan kita ini, maknanya kita tidak ikhlas. Biarlah kita lakukan hanya sahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Latih diri untuk ikhlas. Latih diri untuk ikhlas dan percakapan dan perbuatan dan derma dan berbagai-bagai lagi. Semoga Allah rahmati kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.